Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia Cikgu Muhammad Amirul bin Abdul Rahim dan rakan-rakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelajar nombor metrik 21LL027 Awak Salihan binti Miran Hashim, pelajar Diploma Perguruan Agama Lepasan Ijazah Bahasa Arab. Saya diberikan tugas untuk meresensi buku yang berjudul The Laws of Human Nature yang dikarang oleh Robert Greene. Dan saya memilih bab yang ke-8 iaitu The Law of Self-Sabotage yang membawa maksud hukum mensabotajkan diri atau mengkhianati diri sendiri. Sinopsis bagi bab ini ialah menceritakan tentang cara seseorang itu adalah berbeza dalam melihat apa-apa yang berlaku di sekelilingnya atau menginterpretasi sesuatu peristiwa maupun tindakan seseorang. Sikap ini sering berlaku di dalam kehidupan kita. Jika terdapat sikap perasaan takut untuk mencuba, maka kita akan melihat negatif dalam semua hal dan keadaan. Secara tidak sedar, diri kita sendiri yang mencipta sabotaj kerjaya atau hubungan kita sesama orang di sekeliling. Dalam bab ini, The Law of Self-Sabotage dipaparkan menerusi kisah mengenai seorang pemuda Rusia bernama Anton Chekhov. Anton dilahirkan dan dibesarkan di dalam keluarga di mana bapanya sering memberi impak negatif kepada Anton dan adik-beradiknya. Sikap bapanya yang sering memukul, memaki hamun dan merendahkan mereka mengakibatkan mereka membesar menjadi orang yang tidak berkeyakinan diri, merasa tidak bernilai dan kemurungan. Di sebalik semua itu, pada suatu hari, Anton diberi kekuatan untuk mengubah tingkah laku dan persepsinya. Hasil dari perubahan tingkah laku ini membuatkan kehidupan Anton berubah menjadi seorang yang positif dan berjaya. Malahan Anton juga mampu mengubah corak kehidupan keluarganya menjadi lebih baik. Walaupun Anton mengalami beberapa setback dalam kehidupannya, namun tidak satu pun menghalangnya dari terus menjalani kehidupan dan melakukan apa yang dia minat. Ini semua adalah the power of attitude. Tingkah laku berubah, segalanya berubah. Dari apa yang telah diceritakan, dapat dibahagikan attitude atau tingkah laku itu kepada dua bahagian. Tingkah laku yang negatif dan sempit, dan yang kedua, tingkah laku positif dan ekspansif. Negative attitude. Tingkah laku yang negatif ini selalunya kerana terlalu takut mencuba dan takut kepada kegagalan. Jadi seseorang yang mempunyai tingkah laku negatif ini membataskan keupayaan mereka. Ada 5 tingkah laku negatif yang perlu diatasi. Yang pertama, hostile attitude atau yang tidak mesra atau tidak friendly, iaitu yang menganggap dunia ini hostile dan menyalahkan orang lain dan selalu membuat orang lain seagresif mereka. Yang kedua, anxious attitude atau bimbang atau urinya orang kata ni, iaitu mempunyai perasaan takut jika ada situasi yang tidak dapat dikawal. Jadi ia akan mengarahkan orang untuk mengikut rentaknya kerana sifatnya yang perfectionist. Yang ketiga, avoidant attitude atau yang suka mengelak, iaitu ragu tentang kebolehannya dan merasa insecure. Jadi orang sebegini sering menghindari dalam memikul tanggungjawab dan tidak mahu menerima cabaran. Yang keempat, depressive attitude atau kemurungan, iaitu merasa diri tidak berharga dan tidak disayangi dan dihargai. Orang ini akan sentiasa berlaku khianat atau sabotaj, suka mengkritik dan menyakiti orang. Kalau hendak menuju kejayaan, ada sahaja caranya untuk mensabotaj kejayaan itu. Dan yang kelima, yang terakhir, resentful attitude atau yang penuh kebencian, iaitu yang merasakan perbuatan orang lain itu menindas dirinya, mengambil serius jika dikritik dan tidak meluahkan marahnya dan dipendam sahaja. Positive attitude atau tingkah laku positif dan ekspansif ataupun meluas. Orang yang mempunyai tingkah laku positif ini tidak takut kepada benda yang tidak pasti kerana mereka suka mencuba benda-benda baru, enjoy menyambut cabaran dan suka explore cara berfikir yang baru dan di luar kotak. Orang sebegini juga tidak membataskan kebolehannya. Ia akan mencuba untuk menjadi yang terbaik dan tidak terlalu mengambil serius apa yang orang buat terhadapnya atau katakan tentangnya. Kebaikan dan keburukan. Kebaikan yang terdapat dalam bab ini ialah penulis sangat jelas dalam menceritakan contoh mengenai Anton Chekhov dari kehidupannya di masa kanak-kanak hinggalah kesudahan hidupnya. Penulis juga mampu menghuraikan dengan terperinci dan cara mengatasi tingkah laku negatif yang 5 yang boleh mensabotaj atau mengkhianati diri. Namun, keburukan dari bab ini ialah pembaca haruslah memahami cerita dari bab lain kerana kaitan beberapa poin yang terdapat di dalam bab ini, The Law of Self-Sabotage. Sebagai kesimpulan, seseorang itu boleh saja mengkhianati dirinya kerana tingkah lakunya yang negatif. Walau bagaimanapun, tingkah laku dapat diubah. Perubahan itu mungkin terjadi sekelip mata ataupun memerlukan usaha yang gigih atau mungkin saja terjadi setelah suatu kejadian.
Bagi yang masih berusaha untuk mengubah tingkah laku, salah satu usaha yang dapat dibuat ialah selalu melakukan perkara-perkara yang positif walaupun merasa berat. Jika tingkah laku berubah dari negatif kepada positif, maka perasaan ingin mengkhianati diri sendiri itu akan lenyap dari diri kita. Wallahu a'lam. Sekian saja dari saya. Syukran jazilan.